Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ni kita meneruskan pengajian surah Al-Baqarah. Sepatutnya ayat 153 kan, tetapi 152 baru separuh. Jadi kita baca daripada ayat 152. Semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita baca 152, muka surat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Alhamdulillah. Sebelum ini kita dah tengok, iaitu bila Allah turunkan Al-Quran, Allah perintahkan Nabi untuk menunaikan hak Al-Quran. Yang pertama, apa dia? Tilawah, kan? Baca Quran sambil mengajak orang beriman kepada Allah, itu tilawah. Baca Quran, orang lain faham dan tarik orang lain beriman kepada Allah, itu tilawah. Bukan baca Quran saja, baca Quran kena faham dan orang lain faham apa kita baca tu, baru dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah lah, itu baru dakwah betul. Dakwah tauhid, mengajak orang datang untuk mengesahkan Allah. Bila mengesahkan Allah, ikut segala arahan dia. Yang kedua, apa dia? Tazkiyah. Apa dia tazkiyah? Menyucikan diri daripada dosa-dosa. Nak pergi jumpa Allah ni, tidak cara lain. Kena pastikan
diri kita suci. Jangan kita mati sebelum diri kita suci sepatutnya. Pasal kita mati, kalau kita mati, diri tak suci, nyaya kita kena umbam ke neraka dulu. Allah akan menyucikan kita. Kalau kita ahli tauhid sekalipun, ada banyak dosa, tak suci dosa tersebut, Allah akan sucikan nanti dalam neraka jahanam. Lepas tu baru diangkat ke syurga. Jadi sebelum Allah sucikan kita dengan neraka jahanam nanti, maka lebih baik kita sucikan diri kita dulu sekarang ini dengan ayat-ayat tazkiyah. Kita baca Al-Quran, ambil ayat-ayat menyucikan diri, nanti kita baca kejap lagi, maka kita beramal dengan dia, insya-Allah kita pergi jumpa Allah dengan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa syirik, suci segala-galanya, pergi jumpa Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak takut, tak rasa bimbang lagi nak tinggal dunia yang sayang sangat ini. Tak takut lagi dengan akhirat, takut alam mahsyar macam mana, alam titiang sirat macam mana. Tak takut dah. Pasal apa? Pasal kita dah suci dah. Dua dah. Dan hak Al-Quran tiga apa dia? Ta'lim. Yang ni baca Al-Quran 30 juzuk, faham Quran 30 juzuk, apa ayat hukum hakam dia, apa ayat tauhid dia, apa ayat akhirat dia, apa ayat risalah dia, kita faham semua. Maka kita beramal dengan apa yang Allah turunkan, dan contoh Nabi telah tunjukkan, maka komplit hak Al-Quran. Jadi di antara tiga hak Al-Quran tersebut yang Allah pesankan dengan Nabi Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tunggu kitab hidayah aku, pegang betul-betul, baca betul-betul, faham betul-betul, baru kamu layak menemui aku. Maka di antara pesanan Allah kepada Nabi Adam tersebut, tiga ni lah, tiga hak Al-Quran. Di antara tiga ini Allah buat satu yang penting, yakni tazkiyah. Di antara tilawah, tazkiyah dan ta'lim, Allah pilih tazkiyah. Pasal tazkiyah ini penting-penting sangat untuk membebaskan kita daripada dosa kecil, dosa besar dan dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita nak tengok apa dia rukun-rukun tazkiyah, apa dia nak cara-cara, kaedah-kaedah nak pergi menemui Allah, dosa tiada. Ini kita nak belajar. Pasal apa? Pasal ini tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan kita nak pergi jumpa Allah, nak dapat syurga firdausnya. Maka Allah bagi tahulah 5 rukun tazkiyah. Yang pertama, bersyukur. Bila kita bersyukur, maka Allah akan ingatkan kita. Yang kedua berzikir. Salah tadi. Berzikir dulu. Fazkuruni azkurkum. Bersyukur, berzikir dengan aku, ingatkan aku. Maka bila ingat dengan aku, maka aku akan ingatkan kamu, wahai hamba. Ini nikmat paling besar. Nikmat nasuh Allah ingatkan kita. Nah, pertama. Yang kedua, washkuruli. Bersyukurlah kepada aku. Maka wala takfuru, jangan kamu kufur dengan aku. Bila aku bagi nikmat, kamu syukur, dan jangan kamu kufur dengan nikmat tersebut. Dua dah. Yang ketiga, diberi topik. Sabar, sabar. Bila diuji dengan musibah, kena sabar. Kenapa Allah tak kabulkan permohonan kita? Kita minta hilang, wahai Allah, hilanglah penyakit gaut aku, hilanglah penyakit. Kenapa Allah tak kabul? Pasal apa? Kenapa? Kita susah. Kenapa kita minta dengan Allah, Allah tak makbulkan? Walau berulang kali kita berdoa pun. Pasal Allah nak bagi pahala kita untuk kita sabar tadi. Kalau setiap kita minta dengan Allah terus dapat, mana pahala kesabaran? Sedangkan sahabat itu salah satu golongan yang Allah nak untuk bagi syurga, kena ada ma'as-sabirin, bersama dengan orang yang sabar tadi. Golongan as-sabirin, kan 4 golongan ahli syurga kan? Golongan as-sabirin, al-muttaqin, apa lagi? Al-muhsinin. Satu lagi apa? Al-mu'minin. 4 golongan tadi. Mana orang sabar ni, kalau orang tak pernah uji dengan susah, tak pernah uji dengan payah, mana mungkin nak dapat pahala sabar? Nampak tak? Itu hikmah dia. Allah uji kita dengan berbagai-bagai susah atas dunia ini untuk uji saja. Cikgu Amran, Allah uji dengan mata korang nampak-nampak, tapi korang jelas tak? Sebenarnya ujian. Kalau Cikgu Amran sabar, pasal apa? Kejahatan mata ini berat tau. Dalam Al-Quran 3 kali Allah cerita kejahatan mata. Nak uji kita punya kehebatan, nak uji kita keimanan, tengok mata kita. Pasal mata punca yang manusia yakin akan terbawa pada dosa-dosa yang lain. Sekarang cikgu dah lepas dapat mata dah.
Tak ada masa nak keling orang dah. Ya? Itu mata lah. Mana kejahatan mata lah. Kejahatan mata sebenarnya yang Allah nak uji. Kalau kita mata kita boleh kontrol, apa jadi dengan kesalahan-kesalahan lain lagi. Lepas tu apa dia? Sabar. Yang seterusnya, yang keempat, apa dia? Doa. Panggil wassalah. Wassalah ini doa lah. Solat merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan solat merupakan doa. Dan yang akhir sekali ialah apa dia? Belum belajar lagi, ta'zim. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah ni maksudnya setiap syariat Allah kita kena agungkan. Termasuk orang sedang belajar. Contohlah, tuan-tuan semua ini sedang belajar kan. Kita kena agung tu, pasal kena hormati orang yang belajar. Hormati orang yang mengajar, hormati rumah-rumah Allah, hormati apa-apa saja, kena mengagung, memperbesarkan dia. Pasal ini hak Allah Subhanahu wa taala. Jelas Okey, itu 5 dia punya frame dia. Kita baru tengoklah, kita baru tengok sekarang ni. Yang minggu lepas kita dah tengok dah. Yang pertama, fazkuruni, maka wahai hamba, ingatlah dengan aku sahaja. Azkurkum, nescaya aku akan mengingati kamu. Maka cara ingat ialah kena berzikir. Dan zikir yang paling besar kita beri ni, zikir adalah solat. Bab zikir juga ada dipanggil zikir. Semua zikir ialah zikir tauhid. Zikir-zikir ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dinamakan zikir. Zikir untuk mengesahkan Allah. Sebab tu bila kita zikir mengesahkan Allah, Allah tahu, oh hamba aku tidak ada sikit pun pergantungan dia kepada selain aku. Maka tak tahu Allah ingatkan kita. Yang kedua, zikir dipanggil zikir masnun. Zikir masnun ialah zikir yang Nabi tunjukkan untuk peristiwa tertentu, masa tertentu, bilangan tertentu, tempat tertentu. Kalau nak masuk tandas, ada zikir tandas, kan? Ada pagi, zikir pagi. Petang, zikir petang. Solat, zikir solat. Itu dipanggil zikir masnun. Zikir, Dan tanah tadi, dalam tanah tak boleh nak masuk tandas lah. Nak masuk, doa nak masuk tandas lah. Dah tak boleh lah. Kalau kita terkata juga Allah juga, ada doa pula. Nak keluar tandas tu. Pasal kita minta ampun, pas dalam tandas di kita, buat benda-benda yang itulah, teringat nama Allah sebagainya. Bismillah. Boleh, itu zikir masnun. Zikir tidak masnun, zikir umum, zikir yang tak ada peristiwa. Boleh zikir apa-apa, tak kisah zikir ni. Janji mengesahkan Allah, zikirlah. Zikir yang ketiga yang takut ni. Yang keempat dah, zikir yang syaitan. Syaitan akan pastikan jangan buat zikir tauhid, jangan buat zikir masnun, jangan buat zikir umum. Buatlah zikir sebagaimana yang dia bisiklah. Mimpi syekh, mimpi ke berbagai-bagai perkara yang dia rasa boleh buat selawat palsu ke, berbagai-bagai cara yang daripada hadis yang tak sahih ke, berbagai kaedah zikir yang zikir syaitan tadi. Jelas itu zikir lah. Itu yang minggu lepas. Lepas tu bila zikir, bila kita mengingati Allah, Allah ingat kita. Solat pun kena berzikir. Kita ni bagaimana syaitan akan attack kita. Pasal zikir ketika solat lah tempat yang paling besar sekali. Maka selesai yang tu. Kena ingatlah, nak cuci dosa, maka nak pergi jumpa Allah, kena selalu berzikir. Zikir pula ialah zikir mentauhidkan Allah, dan juga zikir masnun. Selesaikan zikir-zikir sunnah yang Nabi tunjukkan untuk masa tentu, hari tentu, semua sekali tu. Lepas tu, yang kedua, washkuruli, dan wahai hamba, bersyukurlah hanya kepada aku sahaja. Li tu hanya, kena buat tambah hanya. Pasal nak mengesa ni, nak bersyukur hanya kepada Allah. Tidak boleh bersyukur ke atas selain Allah, atas dasar nikmat lah. Tapi kalau untuk mengucapkan terima kasih kepada sesama kita, memang digalakkan. Pasal itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila orang bagi nikmat pada kita, kita ucapkan jazakallah ke, kan? Jazakallahu khairan ke, maknanya semoga Allah beri jazakallahu khairan, semoga Allah beri kebaikan. Apa jazakumullahu khairan, semoga Allah beri pahala kebaikan kepada semua. Tak, pasal apa? Pasal mengucapkan apa dia? Mengucapkan orang bagi baik pada kita, kita mengucap bagi Allah bagi kebaikan dengan dia. Itu dengan manusia.
Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana perlu bersyukur dengan dia. Apa dia bersyukur pada Allah? Bersyukur pada Allah benar. Maknanya bersyukur dengan Allah, kita terima kasih dengan Allah di atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Mana cara nak berterima kasih bagaimana? Sama ada dengan lafaz, niat hati ke, qalbi ke, qauli ke, fi'li ke, apa-apa saja. Jadi bersyukur, jadi berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, kita fikir sangat besarnya nikmat Allah, kita fikirlah hati, lepas tu lafaz, lisan, dengan cara ibadat-ibadat. Maknanya setiap lafaz qalbi ke, qauli ke, badani ke, kita kena membalas jasa Allah bagaimana? Seperti mana yang Allah kehendaki. Pasal Allah buat kita, Allah utuhkan kita, Allah bagi nikmat kita ni, balas jasa dia dengan cara yang dia suruh lah. Jangan pandai-pandai kita buat cara yang dia marah. Itu maksudnya. Maka itu maksud bersyukur ini ialah terima kasih kepada Allah atas pemberian untuk dia saja. Maka cara nak itunya apa tu, buat apa yang diarah. Tak, buat apa yang diarah, tinggalkan apa yang dilarang, dan buat tadi sebagaimana yang dia arahkan, sebagaimana Nabi dia arahkan. Quran sunnah lah ni. Cara dia. Jangan kita memandai-mandai cara. Bila kita memandai-mandai cara, itulah kita telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh sekian, kita pergi buat sekian. Jadi itulah cara dia tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh syukur satu ayat, apa satu ayat tu? Surah Ibrahim tu. La in syakartum kan? La in syakartum la azidannakum. Sesiapa yang bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat. Tengok hebatnya orang bersyukur ni. Lepas tu, wala in kafartum, sesiapa yang ingkar, tak syukur dengan nikmat aku bagi. Aku bagi nikmat aku semua dia nak. Nikmat aku, nikmat langit, nikmat bumi tu, nikmat kesihatan, nikmat kewangan, nikmat kesihatan, semua nikmat dia ni. Hamba aku ni zalim betul. Semua aku dia nak. Tapi untuk aku, dia tak bersyukur dengan aku. Maka ingat, wala in kafartum, inna azabi, sesungguhnya azabku la syadid, amat-amat keras. Ingat tu. Siapa tak syukur nikmat, kufur nikmat, bila kufur nikmat, Allah warning. Ingat, azab aku amat keras. Bila azab aku amat keras ni, tahulah tak? Nikmat azab yang amat keras ni, kalau kita menghayati betul-betul, kenapa orang itu sanggup minum air panas sebagai tembaga cair? Kenapa? Saya logik, buat apalah minum benda air yang semacam tembaga cair? Letak kat muka saja hancur muka. Allah buat balik. Sakit, kita sakit lah. Kenapa sanggup minum? Kerana dia dahaga tu lebih teruk lagi apuk daripada yang dia minum. Rasa perih, susah, apa tu, mengerikan dahaga tadi, dia sanggup minum walaupun benda daripada cecair tembaga. Masya Allah. Semoga Allah jadi dan neraka lah. Dahaga tak terperih lah, tak bercerita baik dari bahasa. Cuma dia boleh ceritanya, Allah buat umpama, kamu aku bagi minuman, tak ada minuman lain kecuali minuman air busuk, minuman air panas daripada cecairan tembaga. Sanggup minum. Pasal apa? Pasal menderitanya dahaga tu lebih teruk lagi daripada tak ada pilihan nak minum juga. Sama juga dengan makanan. Lapar tak terperi, sanggup makan walaupun buah yang berduri, yang panas api tadi, buah sakum tadi. Sanggup. Nak cerita ngerinya. Itulah. Inna azabi, kamu kufur dengan aku, wala in kafartum, kamu tak bersyukur dengan nikmat aku bagi nikmat tak terperi kamu ni, tetapi kamu tak bersyukur, inna azabi, ingat azab-azabku la syadid, amat keras tadi azab tadi. Semoga amat mengerikan. Semoga Allah jauh kita lah. Semoga Allah terus kita nak cuci ni tu pergi ke syurga menemui Allah Subhanahu wa taala. Tak nak dah, tak nak duduk dalam jabatan kontorah pun tak nak dah. Ingat kita mengaji kontorah dulu. Apa dia kontorah? Saya baca ni ketika kita di surau Al-Baiti katanya. Ya, ingat itu
Ingat, lepas titian sirak tu, ada satu jambatan lain lagi. Nak menyucikan. Takut-takut atas dunia ini, dah cuci semua dah. Ada sikit perasaan tak adil atas dunia ni. Isteri tak adil dengan suami ke, tak anak ke, ada keadilan dengan kawan-kawan ke, menyakitkan hati kawan-kawan tu. Tapi dah pergi syurga dah, lepas dah. Tapi ketika tu tak layak lagi masuk syurga. Allah cuci sikit lagi. Ketika tu bertepik-tepik sebab siapa? Tak nak, aku maafkan semua dah. Aku relakan semua dah. Aku ampunkan semua dah. Aku masuk pasal dah nampak syurga dah. Nampak syurga beribu-ribu nak pergi. Lupa dah segala kejahatan. Kejahatan orang tengok. Hebatnya syurga, gembiranya, cantiknya syurga. Berebut nak pergi. Tapi tak nampak sekarang ni. Kalau kita nampak syurga sekarang ni, tak peduli dah orang jahat kita, orang apa. Target nak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak mengaji cara nak menyucikan diri ini. Jadi dia tahu dah syurga yang indah, seronok sangat tempat yang kita bermulanya penghidupan dan kekal selama-lamanya. Boleh jumpa Nabi, boleh jumpa sahabat-sahabat Nabi, dan kita bergembira selama-lamanya macam lebih pada raja semua sekali. Kenapa tak nak ambil peluang yang Allah bagi dengan cara beramal dengan 5 cara untuk menyucikan diri untuk pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Maka kena buatlah. Dah ingat Allah, Allah ingat kita. Yang kedua, washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah dengan aku sahaja, segala nikmat-nikmat aku, dengan cara kamu beri ketaatan, kamu balas. Kamu balas aku dengan cara buat amalan sebagaimana yang aku suruh, yang aku perintahkan. Tinggal apa yang aku arahkan. Wala takfur, dan kamu kufur nikmat-nikmat aku. 2 dah. 3 dah. 3 dah. Baik 2 baru. Apa dia? Zikir, bersyukur. 2 ni rasa tak payah sangat 2 ni kan? 2 ni rasa tak senang sikit buatlah. Walaupun tak sepenuhnya. Tengok yang 3 pula. Yang 3, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri. Tengok ni. Sabar. Allah kata ciri yang ketiga untuk menyucikan diri daripada dosa kecil, dosa besar, ialah sabar. Ialah sabar. Sabar. Apa dia sabar? Sabar ni. Sabar ini ialah menahan diri daripada benda yang tak suka lah, sabar ni. Menahan diri kita daripada benda yang kita tak suka. Penyakit. Kan kita mana suka penyakit ni? Susah. Mana-mana musibah memang kita tak suka. Jadi ketika itulah untuk sabar. Tapi kalau kita tak sabar, apa dia lawan sabar? Lawan sabar apa? Bukan tak sabar. Lawan sabar ini merungut, mencerita ke orang, apa sajalah. Mengeluh. Semua tak sabar tadi. Mana kita tak fail dalam yang Allah nak bagi sahabat kita ini untuk menyucikan diri tadi, tapi tiba-tiba kita mengeluh, merintih dan berbagai bentuk. Maknanya sabar ini menahan diri, menahan nafsu atas benda yang tidak disukai, ataupun menahan diri daripada habsun nafsi anil jazai wa anil qalam. Mana menahan diri daripada anil jazai, marah, dan juga berkata-kata. Itu maksud definisi sabar ini. Menahan diri daripada marah dan juga berkata-kata lah, merungut berbagai bentuk tadi. Sabar Jadi payah sabar ni. Sabar ni paling payah lah. Sebab tu bila sabar paling payah, Allah elaboratekan sabar ni panjang. 3 tadi kan. Kalau 3 tadi, apa dia? 3 hak Al-Quran tadi, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Antara 3 tazkiyah Allah panjang kan. 5 rukun. Di antara berzikir, bersyukur, sabar, yang ni sabar Allah urah kan panjang. Pasal penting sangat sabar, dan tak ramai yang boleh menahan kesabaran ini. Tak ramai. Sebab tu sabar ini ialah insan pilihan. Insan pilihan yang betul-betul yang Allah nak bagi kesabaran dengan dia. Dan sesiapa yang memilih berikhtiar untuk sabar, inilah
orang hebat. Orang hebat. Pasal apa? Pasal tak payah keluh kesah, tak payah apa, cuma minta berdiam diri saja. Ketika itu hanya dengan Allah saja tempat kita report, kita bagi tahu Allah saja. Kalau tidak tak menjadi. Kenapa perlu sabar? Patut sabar ini Allah bagi pahala yang cukup besar. Sabar ni. Kena sabarlah. Kalau nasi orang nak masak pun kena sabar. Lauk tak sedap hari ni pun sabar. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Cuba tuan tengok surah Az-Zumar. Kita belajar surah Az-Zumar ni surah yang ke-39. Ayat 10 katanya. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Saya ambil surah 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Ayat 10. Tengok jumpa. Muka surat 459 kan? 459. Tengok nanti kita baca Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang berakal sempurnalah. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Qul ya ibadillazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum. Takutlah dengan Allah dengan jaga hukum dia dan taat perintah dia. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah, maka baru aku beri kebaikan dunia. Wa ardullahi wasi'ah, dan wa ardullahi, dan dunia ini amat luas. Susah macam mana pun kamu kena pindah. Pasal apa? Demi untuk taat kepada aku, demi untuk takut kepada aku semua hamba. Maka tengok ni walaupun kamu susah nak beramal di sini, kalau orang marah dengan kamu, bumi Allah luas, pergi tempat lain. Tapi di sini perlu kesabaran. Tengok sahabat Nabi kena pindah ke Madinah, tinggal segala harta-harta dia. Kenapa? Sabar itu lebih daripada segala-galanya. Sanggup bersabar untuk buat kebaikan tadi, memang tak terhingga. Tengok apa dia? Mana tadi? Innama yuwaffa sabirina. Sesungguhnya yuwaffa, disempurnakan as-sabirin, orang yang sabar. Kalau dia sanggup sabar, tak hanya dengan Allah saja dia bagi tahu. Tidak jumpa orang tu, saya sakit gigi hari ni, jumpa orang ni sakit gigi ni, macam-macam dia cerita dah. Maka dia tak sabarlah tu. Dia bercakap dah. Lepas tu bila sempurna senyap saja, malam dia bagi tahu Allah. Siang dia bagi tahu Allah, solat dia bagi tahu Allah. Semua macam tu. Dia hanya Allah tempat yang diberitahu, kecuali lah atas asbab lah. Takkanlah kalau jumpa doktor tak cerita penyakit-penyakit, itu boleh lah kena cerita. Kalau boleh tangkap pun boleh cerita, boleh masalah, itu dibenarkan. Tapi kalau saja-saja aja pantang jumpa orang, Allah sakit semua ni lah, ini tak dibenarkan. Pasal itu celoteh dia panggil, tak menahan diri tadi, tak sabarlah ketika tu. Tengok apa dia punya janji Allah. Mana tadi? Yuwaffas sabir, orang yang sabar sempurna. Tengok ajrahum, pahala bagi mereka, nak cerita ni, pahala bagi mereka bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa, tak ada timbangan tu yang boleh ukur beratnya, hebatnya pahala orang yang sabar dengan sempurna ni. Tapi kita tak nampak benda ni pasal syaitan telah belik kita ini hingga batu semua. Mana orang sabar sekarang ni? Nak dengan keadaan kita letih ke, dengan kita susah cari orang sabar. Jadi bagaimana cara? Kena beramal dengan ayat yang semacam ini. Pasal Allah uji kita dengan apa bentuk. Kadang-kadang orang potong kereta kita dah. Potong kereta dia, kita marah dah, maki dia dah. Di blok kita ke, nak keluar semalam Jumaat, orang blok kita, marah dah kita kan, menyumpah lagi. Dia tu memang berdosa, dia blok orang. Kita ni memang dia berdosa kerana dia dah menyusahkan orang. Tapi bab kita pula kesabaran kena ada kat situ, barulah memenuhi kesabaran ini. Janganlah kata sabar ada haknya. Jangan ungkit. Okey. Tanya bab sabar. Bismillah. Satu, sabar ni menjadi seorang yang beriman, kita dah. Satu lagi
bersabar tidak menjadi orang yang dayus. Contohnya orang Muslim Islam itu tidak sabar. Macam mana tu Ustaz? Dia gini, dia sabar ni ada tiga jenis sabar ni. Nah, yang pertama sabar ikut perintah. Apa Allah perintahkan ikut, sabar. Yang kedua apa dia? Sabar tinggal larangan. Bab tadi larangan lah. Dayus tadi larangan. Jangan buat tu, tak, larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Itu jenis sabar. Tiga keadaan, semua kena tadi kita. Dan ketiga-tiga ni semua kita fail. Saya lah. Tuan-tuan mungkin orang makan tinggi sabar. Nampak dia punya kehebatan sabar. Allah kata sabar ini pahala yang tak terkira. Tak. Maknanya pahala dia ajrahum bighairi hisab. Pahala bighairi maknanya tanpa perhitungan, tanpa berhitung dah. Infinity lah. Besarnya. Tapi pasal tak nampak sekarang ni kan? Beristighfar, bagus kalau boleh beristighfar. Sebab tu nak sabar, tak boleh sabar duduk, tidur, berdiri, baring, ambil air wuduk. Tengok, nak jaganya Nabi kepada umatnya supaya Nabi tahu. Kalau kamu boleh bersabar, ini pilihan Allah. Orang yang terbaik di kalangan orang baik-baik. Orang yang terhebat di kalangan orang yang hebat. Hebat pasal apa? Allah nak bagi syurga yang tertinggi untuk orang yang sabar ini. Ustaz, macam mana pula kalau contohnya kan kita tak boleh nak marah, tak boleh nak yelah berkata-kata merungut lah kan. Tapi macam mana pula kalau kita menangis dalam diam? Menangis? Dalam diam. Menangis dalam diam? Ada ke? Menangis dalam diam boleh juga. Kalau menangis dalam diam ni bukan menangis tu, bahasa apa guna menangis kita memendam rasa aku. Islam boleh memendam rasa boleh. Dia sebab tu bila Nabi pun dia menangis bila kematian sahabat dia menangis. Jadi sahabat dia tanya, "Wahai Rasulullah, kau bagi tahu kami jangan menangis kalau ditimpa kesusahan kematian. Kenapa kau?" "Aku bukan menangis, keluar air mata saja." Menangis, maksud menangis ni meraung. Jadi kalau memendam rasa tadi, tak apalah, baguslah memendam rasa ni. Pasal dia boleh kontrol. Dia tak bolehnya melafazkan, buka macam-macam, buka baju, buka ni, tak boleh. Tak dibenarkan meraung. Meratap. Jadi merataplah sahabat tadi. Lawan sahabat ialah meratap. Meratap, merunguk, menangis, apa-apa saja yang mengeluarkan orang lain tahu. Pasal apa tak boleh redha dengan ketentuan Allah Subhanahu. Kita akan baca kenapa je. Pasal sekali kita nak tengok tahap kesabaran. Pasal sabar ni penting, saya panjang sikit sabar ni. Tengok bagaimana Nabi Allah Ayub ditimpa penyakit. Nabi Yakub tengok bagaimana kisah anak dia tu. Berapa kali kena tipu dia ni. Anak tipu dia dah. Yang 8 beradik tipu dia. Nak keluar bermain lah, nak macam-macam lah. Last kali dia buanglah pergi Tapi dia tak sabar. Dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu. Dia doa lagi, dia bercakap lagi dengan anak-anak dia tu dah. Dia menangis dalam diam lah tu. Mendengar. Dia kata apa apa tu? Saya ingat. Innama ashku basi. Innama ashku basi. Sesungguhnya aku mengadu basi, kesusahanku. Allah ya. Itu ya. Nabi Yusuf marah macam dia tahu dah anak dia nak Clayton, dia tahu. Tapi dia tak cerita pada orang lain tentang anak dia ini. Maka dia pun hanya itulah. Maknanya innama ashku basi apa tu? Tak ingat wa huzni ila Allah tanpa tak menyusahkan orang lain lah. Kita cek balik ayat benar. Maknanya aku mengaku wa huzni kesedihan aku ini hanya untuk Allah semata, hanya kepada Allah semata-mata. Cek balik ayat betul ayat ni, tak salah. Itu Nabi Allah Yakub. Sehingga mata dia rabun menangis, mata rabun. Pasal kuat menangis, memikirkan, tapi dia tak cerita orang lain. Hanya Allah dari tempat dia mengadu.
Tetapi bila kita mengadu dengan Allah, yang pertama pahala sabar kan. Yang kedua, kita berharap dengan Allah. Kita bergantung. Kita bergantung dengan itu. Dalam tempoh kita bersabar, satu pahala yang tak terhitung. Maknanya dalam tempoh kita bergantung, menunggu bila Allah akan kabulkan permohonan, itu penantian itulah pahala yang besar lagi. Dua pahala. Pahala sabar sekali, pahala menunggu pertolongan Allah. Kita mengharap dengan dia kan. Satu bab lagi, maka besar. Sebab tu Al-Quran cerita bab sabar ini ya. Banyak dalam Al-Quran banyak cerita kesabaran. Pasal sabar ini penting sangat. Saya nak tanya lah. Aha. Macam mana nak jadi orang sabar? Apa amalan? Ini sedang ni nak jadi sabar. 5 ni kena buat serentak 5. Yang pertama tadi kan, syukur dia kan. Mana bersyukur dengan nikmat tadi. Yang kedua, zikir. Zikir tadi jadi sabar. Pasal sabar ni Ji, Dia boleh berganti pilihan. Dia, tapi satu lagi sabar adalah dalam hadis sabar ini. Sabar ini tak boleh diminta. Tapi hadis ni ada juga pandangan mata hadis doa. Kita tak boleh minta sabar. Kalau minta sabar, dikhawatiri Allah akan bagi ujian. Takut kita tak boleh. Sabar ini ialah bila kita ditimpa, baru kita boleh minta. Apa tu cerita cerita kisah Allahu Akbar. Talut Jolok tu. Talut dengan Tolut dengan Jalut. Dia nak pergi perang dengan dengan Jalut kan. Kan dia lalu ikut sungai. Allah marah, minum air, sahabat tak tahu minum air banyak, minum air sikit saja. Kan dia berdoa dia tu. Bila dia sebagai besar tak sabar, dia minum air sepuas-puasnya. Tinggal sikit je. Sedangkan nak lawan tentera Jalut ramai. Tentera Jalut terjahat ni ramai. Tentera Tolut ni ada Nabi Allah Daud tu dah. Nak pergi serang. Jadi bila pergi tak boleh sabar, maka mereka pun minum air banyak. Allah kata minum satu ni je. Satu teguk lah, jangan minum lebih. Yang lain jumpa air 2-3 hari tak jumpa air dia balon kau-kau lah. Jadi bila betul lah dia tak sabar tadi, maka Allah masukkan dalam jiwa dia malas, mengantuk, letih, takut dengan berbagai-bagai perasaan bila tak sabar tadi. Sebab tu kalau orang tak sabar, Allah akan masukkan berbagai-bagai penyakit. Dengan dengki, dengan marah, dengan bad mood, dengan bergaduh dengan keluarga, dia tak sabar tadi. Macam buka puasa lah. Tak sabar buka puasa. Minum air banyak. Itu bukan larangan kan. Ini Allah khusus ayat titahan dia, maknanya khitab. Allah terus khusus untuk golongan ni. Masya Allah itulah maknanya kisah sabar Jadi memandangkan sabar ini penting sangat, tengok pahala dia besar sangat, maka Allah panjangkan sabar dalam bab menyucikan diri ini. Mana tadi? 153 kan? Maka Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as-sabirin, bersama orang yang sabar. Tengok sabar saja Allah akan menolong dia daripada segala aspek. Pasal Allah bersama. Itulah maknanya hebatnya orang yang sabar ini. Jadi memandangkan sabar ini penting, maka Allah elaborate sikit jenis-jenis sabar yang patut supaya masuk dalam diri kita ini. Sabar tadi macam Haji Sani tanya ni, cara mana nak sabar? Ini cara-cara dia Allah buat elaborate sikit cara-cara sabar, panjang sikit daripada rukun tazkiyah yang lain. Tengok bagaimana cara dia. Maka Allah ceritalah, jenis sabar ini ada sabar tertinggi, ada sabar terendah, ada sabar sederhana kategori dia. Setengah orang Allah uji dengan sabar paling tinggi. Setengah orang ada sabar biasa saja, musibah biasa saja. Sabar ini, kenapa kita sabar? Pasal menanggung yang tak suka tadi, kita ambil musibah. Maka untuk uji seseorang tadi, maka Allah uji dia dengan musibah yang paling tinggi. Apa dia musibah yang paling tinggi sekali? Maknanya kehilangan benda yang paling berharga bagi kita. Kematian. Kematian merupakan musibah yang paling tinggi. Pasal orang yang kita sayang.
Ada satu kisah. Tengok kisah dalam hadis Tirmizi rasanya. Allah tanya malaikat. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, pergi cabut nyawa anak Adam seorang tu. Pergi cabut dia. Maka malaikat pergi cabut. Maju Allah balik. Allah kata kamu dah cabut dah nyawa orang, kamu dah cabut dah nyawa, maknanya orang yang paling orang sayangi. Dah buat dah. Apa dia kata? Teknik kena jawab. Dia kata, dia kata apa? Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain tak ada. Tengok, sediakan syurga, pujian dalam syurga untuk dia. Dia reda. Dia reda. Reda. Maknanya bila Allah uji dengan musibah yang paling besar, cara dia ucapnya dah inna lillahi. Ni nak ajar ni. Maknanya yang paling besar pun itu ucapan kita. Dan tambah lagi lah dalam satu kisah Ummu Salamah kan. Ummu Salamah, isteri Nabi ni. Ummu Salamah ni dia ada suami lain, Abu Salamah tu. Jadi dia kahwin untuk orang yang paling baik lah. Ummu Salamah ni suami dia orang alim. Dia mati dalam perang Uhud katanya. Perang tengok perang apa? Mati. Bila dia mati, apa Ummu Salamah baca? Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu apa sama kata? Allahumma jurni. Ingat doa musibah. Kenapa ni? Allahumma jurni musibati wa akhir fi apa lagi? Khairan minha. Kenapa baca ni? Maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, milik Allah segala-galanya dan kembali lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, apa dia? Bagilah aku kewajikan lah. Lepas tu dan ganti aku yang lebih baik lagi. Jadi Ummu Salamah ni, jadi disebut tu. Disebut tu duduk selang berapa lama Nabi suruh sahabat dia pergi Pinang si Ummu Salamah ni kahwin dengan Nabi. Dia bertanya dah, aku baca ni dah. Aku baca zikir masnun. Bila mati suami aku, orang yang aku paling sayang, maka bila Allah titahkan supaya baca zikir masnun, maka aku beramal dengan dia. Yang ni zikir-zikir muqayyad yang kita baca tu. Zikir pagi, zikir petang, zikir lepas solat, zikir barang yang hilang. Apa saja zikir masnun yang Allah Nabi ajar, di mana, pukul berapa, untuk apa, keadaan mana, semua ada. Peristiwa-peristiwa yang diikat dengan peristiwa, diikat dengan tempat tadi, maka Allah akan tunaikan. Dia bagi Nabi yang lebih hebat lagi daripada Abu Salamah ni. Boleh Maka ni maksud ni. Jadi ujian paling besar ialah ujian kematian orang yang paling kita sayangi. Maka kita kena redha dengan dia, maka ucaplah doa tadi. Kisah pun kita cari kisah yang tak apalah. Maknanya doa kenapa doa tu? Baca apa masalah kita cerita dengan doa tu? Mana tadi? Ingat tak doa tu? Ingat yang bawah tu. Allahumma jurni. Allahumma jurni fi musibati. Fi daripada musibati. Wa akhlif li khairan minha, kan? Boleh? Melayu boleh. Belum Melayu tak apa. Melayu maknanya maksudnya sungguhnya Allah milik kami dan sungguhnya kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah pahala dan daripada musibah ini dan gantilah untukku sesuatu yang lebih baik lagi. Itu yang tiap Melayu boleh. Melayu. Maknanya bila di musibah kita berdoa dengan Allah, beri pahala dengan musibah. Pasal Allah nak uji kita dengan sabar dah, maka bagi pahala. Maka dengan pahala dan juga ganti dengan benda jauh lebih baik lagi kita minta dengan dia.
Kalau kita motor hilang, maka kita minta Allah gantikan kereta. Kalau sabar tadi lah. Ya Allah, baiklah, mana itu maksudnya? Tu ayat Quran tu. Ayat Quran. Ayat Qurannya. Ayat Quran. Bukan ayat Quran hak belakang ya. Ni ayat Quran ni. Innalillahi ayat Qurannya. Hak tadi bukan ayat Quran tadi. Tadi hadis. Hadis ya. Dia baca dia separuh-separuh tadi ya. Lepas tu Nabi ajar doa. Nabi ajar doa, bacalah pasal al-uji tadi. Baca ayat Quran innalillahi ayat-ayat taklah. Tak ada. Tak ada. Pasal zikir ni, zikir dia diikat ketika kita kehilangan barang. Ini untuk zikir diikat. Zikir masnun untuk pagi petang. Ada zikir untuk kita kehilangan benda yang kita sayang atau benda tak sayang apa saja. Pasal nak cerita sini ya, segala sesuatu milik Allah kitanya. Wahai hamba, milik aku semua, cuma kamu aku minta kamu redha saja. Boleh? Ayat berapa kita? Innalillah tu bukan sekadar untuk mati saja. Betul lah. Belum sambung lagi. Mana yang paling besar mati. Lepas tu ni pasal Allah cerita yang mati dulu Pasal ayat ni ayat jangan mana tadi? Al-Baqarah. Satu berapa dah kita? Jauh kita. 154 kan? 54 Jadi okey. Mana tertinggal tadi wassalah tinggal tadi lah. Kita tertinggal satu lagi doa tadi. Mana rasa lagi sikit ni. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri. Lepas tu wassalah, solat. Satu lagi yang keempat ialah doa ataupun solat. Maka nak supaya kita boleh sabar, tu hadis ni mana yang solat. Cara nak kita supaya kita boleh bersabar tadi, satu cara berdoa. Perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, dan doa-doa yang ke belakang tadi. Allahumma jurni tadi. Boleh Maka solat ini, doa ini setiap masa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa ini kita dah bagi tahulah, maknanya setiap masa kita berdoa tadi, saya tak perlu huraian panjanglah. Maka untuk memastikan kita sabar, maka doa perlu untuk membolehkan kita sabar. Betul. Bila ditimpa musibah saja, berdoa ketika tu. Ada memadai ke kalau kita beriman dengan qada dan qadar Allah tanpa mengadakan ini lagi? Tak boleh. Tak boleh. Pasal itu beriman tetap beriman, pasal kita tak tahu apa jadi masa depan kan. Maka kita perlu berusaha. Dan usaha yang paling utama ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bertawakal. Sebelum bertawakal tadi ialah kita perlu berikhtiar. Maka doa dan usaha tadi merupakan satu cara untuk mengatasi takdir tadi. Pasal qada dan qadar kita tak pasti. Tak tahu apa sebenarnya masa depan. Jadi untuk mengubah itu, satu dalil mengatakan ialah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara ni. Maka berdoa ini amat penting sangat. Kena berdoa, kena jaga betul lah. Doa itu kita kena melazimi diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya takdir itu boleh berubah. Takdir banyak jenis takdir. Kita tak tahu benda tu kan, pasal hak benar rayu. Jadi kalau kita tak berubah, kalau kita tak berdoa, confirm kita ikut tu dah. Satu cara dia ialah Allah perintah kita supaya berdoa kepada Dia. Banyak cara lah berdoa untuk takdir ini, doa pagi, doa petang, banyak cara yang cara dia untuk berubah takdir. Bahkan ada pendapat juga mengatakan umur pun boleh ditambah dengan berdoa. Kita tak tahu benda-benda gaib ni kan. Maka kita perlu beriman dengannya lah. Boleh berdoa, saya tak payah ulas doa lah kan. Maknanya
Tapi doa. Habis jadi memandangkan sabar ini penting sangat. Cara dia mesti untuk sabar kita ialah berdoa untuk memastikan kita sabar tadi. Cuma jangan minta sabar sajalah. Maka bila ditimpa musibah saja terus berdoa dengan dia. Lepas tu musibah yang paling besar ialah kematian lah. Yang Allah cerita yang paling besar dulu, kematian. Kita baca, wala taqulu, dan janganlah kamu mengatakan lima yuqtalu fi sabilillahi amwa, mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid tadi ialah mati. Ini orang dipegang ayat ni, golongan satu kumpulan dia berpegang dengan hayati. Dia dua jenis ilmu, hayati dan mamati. Dia mengatakan orang mati tu hidup. Bila orang mati hidup, kita boleh bercakap dengan dia, boleh minta dengan dia, dia datang boleh jumpa kita. Dia pegang ayat ni lah. Dalil dia, pasal dia tak berdasar tengok tafsir, tiket tafsir, berdasarkan akal dia tengok bukti lah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwa, dan jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh jalan Allah tu mati, bahkan amwat bal ahya, bahkan mereka hidup. Dia pegang tu. Bila pegang hidup, maka dia pergi jumpa lah, pergi mengadu. Dia rasa boleh tolong dia, pergi mengadu, minta berkat, minta diselesaikan masalah, minta disempurnakan hajat atas dasar dia rasa dia faham hidup tadi. Sebenarnya mati hidup di sini, hidup di alam lain. Kalau hidup orang mati syahid, dalam hadis mengatakan dia hidup di syurga. Dua pandangan, sama ada mengatakan jasad mithali kat sana, ada jasad lain, ada ceritakan dia berada dalam perut sebagai burung yang hijau yang bergerak di mana-mana kawasan syurga. Dua pandangan kat situ. Jadi mereka berkata, alangkah baiknya kalau anak cucuku tahu tentang jihad ni, mana hebat, sempurna mereka dulu dalam syurga dah. Jadi bila kiamat nanti baru turun balik untuk menghadapi mahsyar, sama juga dia kena kembali semula. Sebab tu dipanggil jasad mithali kat sana. Dia ada pandangan yang keluar lah, ada mengatakan situ. Ini bukan gaib lah, kita perlu detail lah benda gaib kan. Kita sekadar mengetahui hanya tafsir macam tu, itulah. Allah kata pun walakin la tash'urun. Kamu tak tahu. Allah tak jawab dah. Kenapa nak tanya-tanya lagi? Kenapa nak takwil lagi? Hidup macam mana rupa dia, berapa saiz badan dia. Tak payah, Allah dah kata dah. Walakin la tash'urun. Kamu tak sedar, kamu tak tahu pun keadaan perkara-perkara gaib yang aku buatkan untuk orang yang mati syahid ini. Dan mereka tak ada masa nak bincang bab pasal indah sangat syurga ni. Tidak ada masa dah mereka nak tengok kesian anak aku, susahnya bini aku. Tak ada masa. Pasal apa? Pasal kegembira mereka Allah cabut semua dah perasaan sedih. Pasal kalau dia mengingat, tak sedih lagi. Malah yang masuk syurga. Syurga ini Allah buang semua dah. Sedih, takut, risau, nak marah, dengki, hasad, semua Allah buang. Pasal tu alam jabatan kontorah tadi. Kontorah nak pastikan orang masuk syurga ini tidak ada perasaan sikit pun perasaan hati dia. Semua dah bersih kan? Dengan cara dimasuk kat tadi. Maka sebelum dibersih tu bersih kat yang kat sini dulu. Boleh Maka orang yang paling, maknanya ayat ini sebenarnya dia ada asbabun nuzul. Ayat ni 2 bulan sebelum perang Badar ayat turun. Jadi pasal apa? Pasal Allah nak bagi orang Islam ini buat preparation, buat persediaan akan ada kematian perang. Bila perang bila mati kena redha. Nak Allah kita lah. Mereka mati terus dalam syurga. Masa cerita dulu sahabat Jabir kan. Cerita dah sini kan. Jabir ini dia sedih. Bila bapa dia meninggal perang Uhud, maka dia bersedih. Nabi lalu ke rumah dia. Wahai Jabir, aku tengok muka kamu ni sedih je. Kenapa ni? Berkerut je. Kata, wahai Rasulullah, bagaimana aku tak sedih? Ayah aku baru meninggal, adik-adik ramai, aku seorang lelaki, yang lain perempuan, semua tanggungan aku. Maka Nabi jawab, Allah telah berjumpa bapa kamu, wahai Jabir. Tengok, Allah berjumpa dengan orang mati syahid. Allah tanya dia, wahai Jabir,
Ya abdi, wahai hambaku, kamu nak apa bagi tahu sekali, akan kabulkan permohonan kamu. Dibagi dia ayat Jabir ni. Dia suruh mengembir, Allah nak suruh mengembir, tengok hebat sahabat ya. Allah kisah mereka ni Allah abadikan dalam Al-Quran. Ka'ab Malik, ramai sahabat-sahabat yang Allah abadikan dalam Al-Quran untuk kita ambil pengajaran. Maka kamu tahu tak Jabir, kamu tahu tak wahai Jabir, apa bapa kamu sekarang ni nak kamu lebih tahu Rasulullah. Bapa kamu Allah telah menemui dia dan Allah tanya dia, wahai hambaku, apa kamu nak aku bagi semua? Bapa kamu jawab apa wahai Jabir? Bapa kamu kata, aku tak nak apa, kalau boleh aku nak hidup sekali lagi. Aku nak perang sekali, aku nak mati sekali lagi. Mana dengar begitu tu baru seronok Jabir ni. Happy balik pasal apa? Dia redha, dia suka sangat bapa dia. Dia pun berkejar-kejaran nak dapat benda yang sama dengan apa yang dapat oleh bapa dia. Maka 2 bulan dan 2 bulan maknanya bulan perang Badar, bulan Ramadan. Mana Ramadan, Syaban, Rejab lah. Ayat ni dalam bulan Rejab turun. Maka 2 bulan lepas tu perang ni. Itu yang paling besar. Maknanya kemuncak kesusahan, kematian ataupun kehilangan orang yang paling kita sayangi. Walau bagaimanapun dalam kehidupan harian kita, Allah nak bagi pahala sahabat dengan kita, Allah uji dengan yang kecil-kecil ni, yang biasa-biasa kita ni. Bergaduh suami isteri dah, hilang tu hilang ni. Apa saja masalah, sakit, demam, tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 155. Tu ayat boleh Ustaz. Satu lagi kan. Bolehkah kita sebagai hamba kan mendahului Allah yang mengatakan dengan mengatakan siapa yang berpegang kat Palestin contohnya, dia orang tu mati syahid. Bolehkah kita mendahului walaupun kita tak ada maklumat atau pengetahuan tentang itu? Tak boleh, pasal benda-benda tak tahu, kita tak tahu benda tu kan. Sebab benda tu agak rampant kan. Benda tu kita pun tak tahu apa sebenarnya keadaan mereka kan. Cuma kalau kita bersangka baik lah, macam tu lah, agak lah kan. Tapi tak boleh kita meyakini mereka mati syahid. Tapi kalau mereka betul-betul pasal syahid ini ialah, yang pertama syahid ini ialah mesti orang tu nak mempertahankan agama. Pasal jihad ini ialah, kenapa jihad Allah fardukan? Kerana syariatkan. Kerana jihad ini ialah apa? Untuk mempertahankan tauhid, mempertahankan Allah. Yang ini mempertahankan sebab tu belajar Al-Quran ni jihad besar. Jihad di Mekah dipanggil jihad dan kabirah. Jihad besar ialah mempelajari ayat-ayat Allah. Jadi bila mempelajari ayat-ayat Allah, faham semua, dengar semua, maka jihad lah. Tapi jihad untuk ini dah, bila faham dengan ini, kena bawa pada orang lain. Tilawah tadi, bawa pada kumpulan-kumpulan manusia yang tak Islam lagi. Bawa dengan dia. Bila bawa dengan dia, Nabi sebar. Dibagi 3 hari pilihan. Terima kesan Allah, yang terima Al-Quran lah, ataupun bayar denda, ataupun perang. 3 hari dibagi tempoh. Mana konsep sana, sini dia punya ujian dia. Adakah mereka terima Al-Quran? Maksudnya dalam Al-Quran ada tentang Nabi-Nya, tentang Allah. Jadi kalau mereka ini tujuan dia, itu baru syahid. Kalau untuk perkara-perkara lain, bukan tentang agama Allah, bukan tentang ketauhidan Allah, maka itu bukan syahid yang betul lah, bukan syahid yang kubra lah. Itu maksudnya. Maknanya segala fahaman nasionalis tak boleh. Tak boleh. Hanya untuk pertahankan Quran ya. Quran syahid adalah berkaitan dengan agama dia. Bukannya ada berkaitan nasional ke berkaitan dengan tak ada. Dia tak ada pilihan. Dia hanya pasal Allah tak pandang dunia ni. Dunia ini Allah tak pandang. Allah nak siapa yang menyeru tilawah lah, menyeru agama dia dengan cara menyebarkan ayat-ayat dia tentang akhirat, tentang keesaan Allah, tentang Nabi-Nya. Kalau terima yang tu, dalam tu baru berjuang, barulah diberi keberkatan kat situ, diberi yang paling besar kat situ. Ustaz, kalau orang tu dia berjihad mencari ilmu kan, mati dalam perjalanan. Syahid. Tapi bukan syahid adil lah.
Bukan syahid yang, tapi ada pendapat juga mengatakan pasal dia urusan mencari ilmu kan, itu pun menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan jalan kita lah. Bukan jihad kita, tapi jihad kalau sini jihad kubur untuk pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak pergi belajar ke, nak mengajar ke dalam perjalanan tersebut. Sebab tu kalau boleh kita mati dalam tu, besar tu. Dalam hak dia, dalam arahan dia kan. Boleh? Baca satu ayat. Okey, maka di sini ada tadi ujian paling besar, ujian yang biasa-biasa. Jadi Allah nak tengok sejauh mana kesabaran untuk kita, supaya sejauh mana kita boleh terima kesabaran tersebut untuk dipilih menyuci diri untuk ke syurga dia. Yang ni pahala yang tak terhingga tadi, maka Allah uji kita dengan berbagai-bagai bentuk ujian kesabaran pihak bawah lah. Musibah yang biasa. Tengok walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji. Tengok Allah kata ni. Dan pasti la tu kan, la taukid ni. Pasti aku akan menguji kamu bisyai'in, dengan sesuatu. Tengok Allah macam memastikan akan menguji kita. Memang betul lah, kita semua diuji. Dengan apa? Minal khaufi, dengan ketakutan. Takut pencuri, takut musuh, takut apa sajalah. Tak takut. Bila takut kita perlu kesabaran tadi. Sekejap saya takut pun Allah ada. Pertama lepas tu walju', dengan kelaparan ekonomi, dengan susah kehidupan yang berniaga tak menjadi, tapi kita sampailah tak boleh makan lah. Susah kewangan. Dengan keadaan ekonomi, takut perang, takut apa ke, ekonomi. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta-harta, dan jiwa-jiwa juga, penyakit. Jiwa sakit lah, itulah inilah, dan kekurangan harta yang tak ada duit semua sekali ke. Maka di sini wa naqsim minal amwal, mana dari segi kekurangan harta dan jiwa. Mana jiwa ni dia pergi daripada penyakit lah. Penyakit tu, penyakit ni, penyakit yang berat-berat kan. Maka sama ada sabar ke tak sabar ketika itu, bila diuji dengan perkara tersebut. Kalau sabar, tadi Allah. Tapi kita berdoa lah. Bila berdoa tadilah kesabaran kita hanya bagi tahu Allah. Bila berdoa itu mana kita hanya bercakap dengan Allah saja. Macam doa Nabi Allah Ayub kan. Dia bagi tahu Allah je. Isteri dia pergi bomoh pun dia hukum sebab dah dengan 100 rotan kan. Nabi Ayub, isteri dia pergi jumpa, tak sanggup melihat suami ni pergi jumpa bomoh. Dihukum dengan sebab sekarang, tapi Allah ubahlah semua dia tu pasal dia pun tak sangat, maka dengan rupuk kan. Rupuk lah. Jual bomoh apa tu? 100 rotan. Sebab tu kita 70,000 umat, nak 70,000 umat, kalau tak pernah jumpa bomoh, syurga tak hisap. Mana hebatnya, maknanya bomoh ini peranan dia. Pasal apa? Pasal kita sabar. Allah uji dengan walaupun sikit je, tak sabar nak berdoa dengan dia. Pasal sedangkan dia tak faham pahala sabar besar, pahala menunggu kesempurnaan Allah pun lama pun dia tak sabar. Sedangkan dua-dua tu punca pahala besar untuk kita pergi syurga kan. Tak nampak je ni. Kita nampak nak berikhtiar walaupun menyalahi syariat, menyalahi ini, kita buat mari dah pasal apa? Pasal nak seronok dunia. Pasal kita penting dunia, maka tak nampak akhirat. Tertutup. Bagi kita kehidupan dunia saja. Akhirat lain cerita lah. Ramai kita macam tu kan. Tapi kita tahu. Tahu akhirat ada, tahu, tapi tak bersungguh. Tak kata dipanggil apa, tidak ada kesungguhan lah. Wala kadar saja dengan akhirat. Sedangkan benda ini Allah cerita dah. Dua. Maka wa naqsim minal amwali wal anfusi, dengan harta dan juga jiwa, wathamarati, dan buah-buahan lah. Dengan buah awal Arab itu pasal tak buah-buah dah. Maka ini perkara ujian. Tak ada nak makan apa lah. Ekonomi teruk, jiwa penyakit, jiwa teruk, buah-buahan pun tak, makanan pun tak ada. Maka bila ada perkara-perkara ini, Allah akan menguji. Maka sini wa basyiris sabiri, bagi tahu orang yang aku uji tapi dia telah memenuhi tuntutan, yakni dia sabar dan dia menunggu aku
kabulkan permohonan dia, masalah dia ke, hajat dia ke, dia bersabar. Bila lah hajat aku nak kesampaian, berdoa dah 10 tahun dah, tak dapat lagi ya aku. Masa dalam tempoh 10 tahun tu, pahala menunggu tu jalan. Sabar berjalan, menunggu berjalan. Nah, Nabi Allah Zakaria berapa ratus tahun, berapa puluh tahun menunggu kelahiran anak, berdoa tak berhenti untuk anak. Tengok Nabi-Nabi contoh. Contoh untuk kita. Kita ni berdoa 3-4 hari ya. Rasa dah malah doa Kalau ada masalah lah. Ada masalah 2-3-4 hari. Ada hajat pun 2-3-4 hari. Kita tidak ada istiqamah, macam tak nampak pahala yang Allah peluang bagi. Maka wabasyiris sabir, bagi tahu khabar gembira untuk orang-orang yang boleh memenuhi tuntutan sabar ini. Tengok pentingnya sabar. Maka di cara mana? Cara mana sabar tadi? Senang saja. Alladzina iza asabatuhum musibatun. Dia itu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh suatu kesusahan, susah apa-apa saja. Ini yang tanya dah. Ayat ni qalu inna Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, ini katalah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah, rezeki untuk kami pun rezeki Allah, penyakit bagi kami pun Allah yang bagi, segala-galanya hak milik Allah. Apa? Aku hamba, aku nak jadi hamba yang sempurna sebagaimana Nabi nak jadi hamba. Maka bila jadi seorang hamba, ikut sajalah Tuhan dia bagi. Maka jika bila diuji dengan macam ini, qalu, bagi bacalah, bagi apa tu, ucaplah. Ini untuk musibah kecil ni. Mana musibah besar pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekecil-kecil musibah pun ucap. Pasal pahala. Dan minta doa tadi, Allahumma jurni tadi, minta Allah bagi pahala dan bagi ganti yang baik daripada apa yang kita kurang dapat ni. Ada apa bertipu saja, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma majurni, doa semua sekali ya. Hingga akhir dah lah. Boleh. Maka dia bersambung. Maka sesiapa yang sebut ini, sesiapa yang berdoa, maka tengok ulaika, mereka itulah, mereka yang berdoa, mereka yang ucap innalillah hingga akhir tadi, mereka yang sabar, mereka yang menunggu-nunggu pengkabulan Allah, hajatkan masalah ke, maka Allah bagi tahniah. Jarang Allah bagi ucapan syabat tahniah. Pasal apa? Aku nak bagi syurga ni. Jadi sebelum bagi syurga, dalam ayat aku nak bagi tahniah kepada hamba aku yang telah memenuhi arahan aku. Apa dia? Ulaika, mereka itulah. Ulaika, mereka itulah siapa dia? Alaihim, kata mereka, kata orang yang memenuhi kesabaran tadi, solawatun. Solawatun maknanya Allah bagi kehormatan, keberkatan, penganugerahan, pujian, semua sekali Allah puji, Allah ucapkan syabas dan tahniah. Pasal apa? Aku akan bagi syurga dengan kamu wahai hamba, kerana kamu dah memenuhi tuntutan yang payah sangat. Yang ini untuk sabar tadi bukan senang. Bukan senang bila aku uji kamu redha dengan ujian tersebut, bukan senang. Maka bila kamu berjaya melaluinya, aku ucapkan solawatun. Solawatun siapa dia? Min rabbihim, daripada Tuhan yang jaga kamu, yang menguji kamu, yang menyembuhkan kamu, yang menyelesaikan masalah kamu. Aku Rabbih, Tuhan kamu, dia yang buatnya. Maka aku ucap syabas tahniah kerana kamu telah melepasi ujian. Yang ni bersama-sama dengan anugerah tadi, warahmah, aku bagi rahmat dengan kamu. Apa yang rahmat? Syurga Allah lah, kan? Syurga Allah kita dapat dengan rahmat dia. Maka dengan kita memenuhi kesabaran tadi, Allah ucapkan syabas tahniah dan warahmatun, aku akan bagi rahmat dengan ini syurga aku insya-Allah. Dan wa ulaika, dan orang-orang semacam inilah sahaja, humul, mereka tadi, apa dia? Al-muhtadun, orang yang aku beri petunjuk. Kalau aku nak bagi petunjuk dengan dia sabar ke tak sabar? Kalau kita ni masih panah barang lagi dan dengar ayat ni, maka cek lah. Takut-takut tak dapat muhtadun ni. Kena ubahlah, jangan jadi panah barang lagi lah. Sebab tu si Abdullah Mubarak, dia orang peniaga berjaya.
sahabat dulu. Zaman sahabat ke zaman tabi'in dia ni. Dia berniaga besar, orang berjaya. Tetapi dia juga guru kepada Imam Bukhari Dia orang berniaga besar. Maka bila anak buah dia jumpa dia, ya Syekh, dia kata, ya Syekh, dia kata perniagaan tuan jatuh teruk ni, unta hilang, ini hilang. Dia pegang dada dia. Ni riwayat je ni, bukannya pegang dada. Kenapa tuan pegang dada? Kami suruh bagi tahu perniagaan tuan teruk hari ni. Anak buah bagi tahu dah. Dia kata, aku cek, adakah hati aku rasa terjejas dengan pengurangan harta tadi. Sekarang ni tak ada apa-apa pun. Aku masih lagi ada Allah. Aku masih dengan Allah. Aku sikit pun tak jejas. Maknanya dia sabar. Apa cerita pun dia cek. Dia cerita dia. Satu hari lagi pergi jumpa lagi. Wah Syekh, hari ni untung kita naik, perniagaan berjaya. Dia bertanya juga, kenapa Syekh? Pegang. Dia kata, aku cek, adakah aku bersyukur dengan apa yang Allah bagi aku? Setakat ni alhamdulillah masih bersyukur. Tengok dia punya tingginya kehebatan golongan yang tak terkesan dengan sebarang musibah, sebarang tahniah, dia tetap sebarang dapat tahniah, dia bersyukur. Musibah dia bersabar. Saya hadis kita baca dah. Untuk orang mukmin tulen dapat nikmat, dia bersyukur, pahala kebajikan baginya. Untuk orang mukmin tulen dapat musibah, dia sabar, pahala baginya. Dua orang mukmin tulen semua dapat pahala, pergi menemui Allah dengan pahala dan rahmat Allah tadi. Allah bagi syurga. InsyaAllah semoga kita dapat pengajaran dan 4 kaedah menyucikan diri, yakni berzikir, bersyukur, sabar, doa dan solat lah. Dan juga ta'zim tak sempat kita baca. InsyaAllah kali yang berikut kita baca yang kelima, yang ni ta'zim. Maka kelima inilah yang perlu kita amalkan. Nak pergi syurga, nak dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia punya kaedah perawatan hati, tazkiyah, supaya kita betul-betul nak menyucikan kita daripada segala dosa kecil, segala dosa besar dan segala dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita betul-betul ikut sebagaimana Allah yang ajar kita dalam 5 rukun tazkiyah ini. Wallahu taala alam. Tak sempat malam ni tak habis kan? Ada soalan tak? Untuk ni kan yang adik tanya baru ni, doa apa ni, doa azan kan? Saya cek dalam kitab-kitab cek, tanya juga orang lah. Memang ada satu pandangan, bukan silap saya dulu lah. Ada satu pandangan, tapi pandangan ini segelintir. Dia kata bila ketika, tapi tak dalam hadis yang ni, ada dalam Imam Nawawi punya kitab. Dia mengatakan bila baca azan, bila baca sampai ke tahap asyhadu alla ilaha illallah, ketika tu ada pandangan ulama mengatakan satu ni boleh berdoa ketika itu. Dia kata iaitu apa tu, raditu billahi rabbil islami bidina, itu ayat tu, doa yang kita baca zikir kita kan, raditu billahi rabbil islami wa bi muhammad nabiyya wa rasulullah. Tetapi wala bagaimanapun, bila perbahasan ulama yang dalam hadis Bukhari tadi menolak dia, pasal apa? Pasal dia kata, Nabi kata, ada yang paling sahih, dia kata bila muazzin baca azan kita ikut. Jadi bila masa nak berdoa kita itu perbahasan lah. Kat situ ada perbahasan. Jadi sebagai kecil ikut yang tu. Macam mana kalau hujan turun tu boleh? Ada, hujan tu ada. Hujan turun memang ada doanya. Doa hujan turun, doa petir. Itu dipanggil doa apa tu? Doa ataupun zikir masnun, yang diikatkan dengan peristiwa tersebut. Maka itulah yang dapat fadilat tadi. Pasal itulah zikir-zikir, bukannya zikir syaitan. Pasal zikir yang Nabi kata, doa Nabi kata, baca ketika tu. Petir, hujan, baca ketika. Pasal disuruh ketika tu. Sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni. Maka ada kehilangan, ada musibah, baca. Pasal ini dipanggil zikir masnun. Tapi Ustaz, kalau kita sebut tu, kita sini siapa mati? Atau Al-Fatihah kan? Kita khawatir lah. Kita khawatir takut itu, apa dia? Zikir syaitan. Kita khawatir tu. Kita khawatir tu. Maknanya yang sunat Orang tak tahu.
Jadi sedang Allahumma jurni fi musibati dulu. Ada tadi, ada tak? ini hadis. Ada hadis. Ada hadis. Tengok hadis banyak hadis ni. Hadis Muslim ada. Hadis Muslim hadis Muslim apa nombor dia? Okey, tak apa. Ada hadis Muslim ada, hadis Muslim ada. Ah. Dan tadi kisah Ummu Salamah tadi pun. Umur sama. Kisah juga. Ada bagi tahu dia banyak. Ustaz, saya nak tanya, kalau doa ni yang paling baik kan untuk diri kita, sama ada kita dalam bahasa kita ke dalam bahasa Sebaik-baik doa yang Allah ajar dalam Al-Quran, ikut firman Nabi, terutama tak walau bagaimanapun untuk kita yang kalau tak faham yang tu, tak dapat Allah Maha memahami ke bahasa kita. Tidak ada timbul soal kat sini lah. Ikut keperluan kita sebenarnya. Maknanya Allah nak ingat? Tak. Allah nak kata ingatkan dia. Ingat tadi ya. Kau ingat kita. saya perhatikan bila berdoa kan, imam doa, tapi yang lain tu dia takut melayang tau. Doa ni benda kan, dia tak payah kena. Jadi kat situ dipanggil doa ini dia dua, zikri dengan zikru dengan zukru. Maknanya lisan dan faham apa yang dicakap barulah menjadi. Kalau setakat sebutan tak tahu apa, maknanya termasuk orang lalai ke sebut saja, baca saja. Bukan Jadi kena usaha macam mana pun memahami setiap doa yang taklah. Tapi kita ni tak, bukan berjemaah doa kan, maknanya kita lebih baik itulah maknanya semuanya kita menghayati doa kita, bergantung dengan Allah tentang doa kita, segala-gala kita buat untuk semata-mata ikhlas untuk dia lah. Maknanya doa diterima bila kita ikhlas untuk dia dan mengesahkan Allah dalam doa kita itulah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma aghfirna ma tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.